Oke, hai semua, assalamualaikum dan selamat malam. Bersama kami di Burung Hantu Studio. Saya Azrul dan rekan saya Man. Kami ingin berkongsi pengalaman misteri yang pernah kami lalui semasa dulu. Oke, Man. Oke, aku ada satu cerita nih. Ya. 5 bulan lepas, Hah? aku time tuh malam. Aku turun bawah buang air kecil. Ah, Lepas tuh aku ternampak satu benda nih dekat atas pokok kelapa. Benda ah, nih baju dia memang putih habis semua, putih habis. Pas yang rambut kau dia nampak panjang. tuh apa? Cikpon kah atau hantu Nggak bungkus? tahu lah sebab aku nggak seberapa perasan sebab dia putih habis. Lepas itu rambut dia panjang. Ah. Gitu. Lepas itu bila aku nampak benda tuh aku terus naik rumah. Begitulah aku rasa macam ketakutan. Semasa yang kau nampak tuh dalam pukul berapa? Mau dekat pukul 12 sudah kali Oh. begitu. Aku pun ada cerita juga nih. Cerita apa itu? Dalam 5 bulan lepas lah ya, bukan, dalam 6 bulan lepas. Hmm. Time tu aku baru balik dari jalan. Masa tu time yang dekat rumah aku tu kan ada rumah kosong kan. Ya. Rumah kosong tu, lepas tu time tu hujan-hujan. Ya. Aku lalu tu, aku ada ternampak benda tu di rumah kosong, di atas bumbung tu. Aku ada nampak tu baju putih. Baju putih, dia punya rambut panjang. Lepas tu dia ada macam dukung baby, dukung bayi lah gitu kan. Ya. Lepas tu aku nampak je tu, aku punya bulu rumah semua meremang. Lepas tu tapi aku buat santai je, aku jalan sampai je di simpang mau masuk rumah tu. Aku rasa dalam telinga sebelah kiri ni macam ada yang bisik, tapi tak jelas, suara dia tak jelas. Tak jelas. Aku nampak benda tu memang tak boleh lah, memang dia macam apa bilang orang tu, seram lah. Masa tu kau sendiri kah atau ada kawan lagi kah atau macam mana? Time tu aku sendiri. Sendiri. Time tu aku sendiri, memang aku sendirilah, tak ada aku bawa siapa-siapa. Lepas tu time aku balik tu, aku singgah dulu depan rumah, aku tak masuk rumah sebab aku takutkan nanti dia ikut di dalam rumah. Jadi maksudnya kau tunggu di luar lah nih. Ya, dalam 5 menit begitu aku diam-diam kejap, aku diam begitu. Lepas tu aku rasa macam sudah okey, baru aku masuk rumah. Maksudnya sudah tenang. Ya. Terus Kau aku ada pun cerita yang lain? ada lagi masa tu kan orang tua aku nih, orang tua aku keluarga tiada kan di Ya. Tawau tim tuh. Lepas tu aku sendiri di rumah. Lepas tu Surul, macam ada benda kacau aku dalam rumah tu. Benda tu apa? Nggak tahu juga, nggak pasti sebab benda tu dia macam ketuk, ketuk cermin, ketuk pintu gitu. Oh, masa tu memang kau sendirilah dalam rumah tu? Sendiri, sendiri sendiri. Oh, lepas tu apa kejadian? Jadi lepas tu benda tu aku lama kelamaan aku biar aja lah. Aku biar lama-lama benda tu dah ada langsung. Oh, Langsung. itulah time tu tengah malam juga lah. Iya, malam. Jauh malam dah tu. Aku pun ada cerita juga baru-baru ni, mungkin dalam 2 minggu lepas lah begitu. Masa tu aku pergi mancing dengan kawan aku, kami berdua. Lepas tu ada satu pulau tu, dekat pulau tu kawan aku yang dulu nampak. Yang dia nampak tu, dia nampak macam ada apa, macam ada kelibat putih limpas. Ya. Tapi dia macam tak kisahlah, dia macam buat tak tahu je, sebab kan dia nak mau yang dia tahu tu sudah tengah malam. Sebab kami mancing tu mungkin dalam pukul 11 malam kami mancing. Masa tu Benda tu macam mana? Dia masih itu memang itu gangguan pertama. gangguan pertama. Yang aku nampak pula tu, time sudah kami set up mancing tu kan, kami sudah pasang semua apa, kami mancing lah dalam begitu 15 menit begitu. Aku ada terdengar suara, tapi suara tu macam tangisan dia jauh. Sebab kata orang tu kalau macam suara jauh tu kan,
dia benda tuh dekat. Dekat. Kalau suara tuh dekat, benda tuh jauh. Ya. Itu yang aku dengar suara tuh macam dia tangisan lama gitu, macam dalam 2 menit. Memang meremang juga lah. Aku cerita ni pun meremang juga sebab baru aja kan kisah tuh. Tem aku Nasib kau ndak lari lah situ. tak jugalah. Nasib dia juga kau lari lah. Tak. Itulah. Time aku dengan kawan aku tuh itu belum lagi, itu baru permulaan. Lepas tu dia pula nampak yang waktu kami balik tu kan. Kami naik kereta. Lepas tu di atas bumbung kami ada satu kereta tu dia hin lampu dengan kami. Dia main lampu lah. Dia highlight kan. Ya. Lepas tu kami perasan kenapa orang main lampu dengan kami. Ya. Jadi tu kawanku Di situ kamu macam kamu rasa ada benda tu kah atau macam mana? ya memang kami rasa macam ada yang ikut Ada kami yang dari ikut. belakang. Lepas tu memang kereta tu rasa macam berat. Kawanku tu dia bawa 80 macam lari-lari 40. Lama jugalah dia ikut sebab dari tempat pulau kami mancing tu jauh dari rumah. Mungkin ambil masa dalam 40 minit lah begitu. Dia ikut sampai pergi Pekan. Jauh juga dia ikut. Lepas tu memang berat lah kereta. Berapa kereta dia main-main lampu dengan kami. Maksudnya kereta tu nampak lah benda tu. Yalah. Kami pun perasan Tapi juga. kamu ndak perasan. Pertama tu memang kami tak perasan, tapi ada 2-3 kereta tu dia main-main lampu. Jadi kami pun heran lah apa yang gitu. Sekalinya las-las memang berat kereta. Adalah yang ikut. Lepas tu lama jugalah kami limpas sampai ada lampu banyak tu kan dekat simpang tu. Ya. Baru rasa macam okey, tak ada apa-apa. Kami singgah dulu sekejap, lepak-lepak dulu, minum-minum. Kami berbual dulu. Lepas tu sudah okey semua baru kami balik. Kau apa yang cerita yang sebelum ni? Sebab aku dengar ada lagi kau. Ada memang. Sebab kau ingat kah yang masa aku lepak di rumahmu tu? Ya. Yang aku mau balik jauh malam sudah tu. Oh, yang aku antar kau pergi luar tu. Ya, kau hantar sampai luar ya tu yang. Nah. Memang time tu weh. Kenapa seram situ? lah. Macam ada benda ikut dari belakangku. Oh. Macam benda tu macam terlampau rapat dengan aku. Bila aku tengok belakang tiada siapa-siapa. Benda tu apa? Apa yang macam kelibat ke, macam lembaga hitam ke, atau api ke apa? Tidak ke? pasti sebab ya perasaanku tu di belakang. Bila aku tengok belakang tiada siapa-siapa langsung. Bila tengok depan, nah, benda tu macam ada merapat. Oh. Gitu. Dia ikut sampai rumah kah? Sampai rumah, ke depan rumah. Depan rumah tu langsung masuk rumah, cuci kaki, cuci muka apa semua, langsung tidur. Itulah. Masa tu baru aja kejadian tu. Baru-baru juga seminggu lepas. Oh. Seminggu lepas. Masa tu memang time kau balik memang aku rasa macam memang pelik lah. Masa kau balik tu memang aku dapat rasa macam aku punya hati tu memang tidak sedap lah. Sebab masa kita keluar tu kan, yang masa kita keluar tu memang macam ada yang pelik. Dekat simpang rumah aku tu, kau tahu lah kan, dekat rumah aku tu ada rumah kosong. Kan, ada rumah kosong tu. Lagi pun yang rumah kosong tu memang berpuluh tahun sudah owner dia tak tinggal kan. Tak tahu pula sebab apa dia tak tinggal dalam. Tapi banyak orang cerita rumah tu memang, dipendekkan cerita, keramat lah. Keramat. Baru-baru ni saya dengar rumah tu ada satu orang mau sewa. Dia mau sewa rumah tu, dia sudah cuci semua apa kan. Lepas tu? Dia sudah pindahkan barang. Lepas tu keesokan harinya, tiba-tiba petang tu terus diangkat barang. Kenapa? Tak tahulah pula. Sebab itulah, mungkin ada sebab kali. Itulah, dia sudah cuci apa semua. Ada juga satu pakcik-pakcik yang cerita dengan aku dulu. Seorang pakcik lah. Pasal rumah tu jugalah, pasal rumah tu. Dulu ada satu owner juga yang sewa. Yang dia sewa tu dalam 3 hari lah dia sewa. Lepas tu yang menyewa tu dia punya agama kuat. Semasa dia nonton TV tu kan, semasa dia nonton TV tu, benda tu ikut juga di sebelah dia.
Tengah menonton, bayangkan kau tengah nonton, tiba-tiba sebelah tu pun ikut nonton. Apalagi dia bagi mati TV, dia masuk bilik. Lepas tu dia tengah tidur tu, tengah malam tu kan, boleh pula dia dengar di tempat toilet tu kan, dia dengar ada macam kasih hidup air apa semua. Seram. Yang malam kedua tu kan lebih teruk lagi dia punya gangguan. Yang gangguannya tu, yang dia ingat pacik tu, time dia duduk lah di ruang tamu tu kan, dia tengah duduk di ruang tamu tu, yang tengah duduk tu, dia dengar di dapur ada masak-masak, macam ada orang tengah masak, masak. Tapi sekali dia pergi dapur tak ada pula apa-apa. Lepas tu dia abaikan lah, dia bilang mungkin baru mau serasi gitu. Lepas tu hari ketiga tu memang dia tak tahan sudah tu, sebab time dia tidur tu, kau bayangkan dia tengah tidur, boleh pula dia bangun-bangun terus di dapur. Keramat tempat tu. Banyak yang mau sewa rumah tu, tapi sekali orang tahu begini-begini memang susah. Jadi rumah tu biarlah. Yalah, rumah tu memang lama sudah, sebab masa aku dulu tinggal pertama kali pun banyak orang cakap rumah ni begini-begini. Dulu tuh rumah tuh ada pokok kayu-ara, tapi ini ada satu cerita lagi. Di pokok kayu-ara tuh kan, yang sebelum ditumbang lah, masa ada orang tumbang tuh, ada satu yang tumbang, dia tengah potong. Dia tengah potong tuh tak boleh potong, tidak tembus. Pelik pula begitu. Lepas tu ada dorang, ada tahu apa dorang buat tu, tapi dorang buat macam dorang baca-baca ke apa tu kan, baru boleh terpotong. Lepas tu ada satu beko tu kan, dia mau tolak, tak boleh, beko dia jalan tersangkut. Itulah. Lagipun yang tukang potong tu, kamu tahu, sampai sekarang tu saya ada dengar cerita lumpuh. Tak boleh jalan. Lumpuh, tak boleh jalan tu. Itulah sampai keramatnya pokok tu. Itulah sampai lumpuh yang potong tu. Sampai sekarang tu. Tapi okey lah, pokok tu sudah tiada, tapi mungkin banyak orang cakap penunggunya semua lari pergi rumah kosong, lagi keramat kan. Ya. Lagi keramat. Ada juga satu rumah tu kan, yang dekat bekas pokok kayu-ara tu ada rumah depan. Itu saya punya jiran. Dia dah bagi tahu juga. Selepas pokok ditumbang tu, dia mau tidur, dia masuk bilik lah kan. Dia tengok di tingkap, di siring tingkap tu kan ada macam tempat untuk satu ruang lah. Satu ruang tu untuk boleh macam duduk ke apa kan. Dia nampak di cermin dalam pukul 11 lebih. Dia ada nampak di cermin tu ada baju putih, panjang rambutnya. Lepas tu muka dia pucat, baju dia tu kotor-kotor semua. Baju dia kotor. Lepas tu dia nampak, dia macam ada, memang lama betul dia nampak tu macam baju putih tu. Sekali yang begitu tu kan, kejadian tu mungkin dalam pukul 11 lebih lah begitu. Kejadian tu dia nampak benda tu. Banyak jugalah kisah tu memang di dekat rumah tu. Sebab banyak aku jumpa orang, mesti orang cakap, rumah tu memang berhantu kan, rumah tu ini. Oh ya, bilang, iya memang banyak orang cerita. Lepas tu dia cakap memang tak ada berani yang memang tinggal rumah tu. Yang buat rumah dulu tu pun, kau bayangkan yang buat rumah dulu tu, dia belum ada lagi lah siap, baru mau melantai kan. Bayangkan, dorang mau tengah tidur tengah malam, segala dia punya kereta sorong, sekali dia punya skop, berjalan-jalan sendiri macam orang tengah buat kerja, padahal di tengah malam. Sekali dorang tengok, tak ada pula apa-apa gerakan. Itu yang bagi tahu aku tu yang pernah buat tu rumah tu, abang-abang tu. Lama jugalah memang rumah tu terbiar. Saya nampak rumah tu yang usang. Kau bayangkan kalau saya lalu rumah tu, kan saya mau pandang tu. Kenapa? Yalah, seolah-olah kan kau pandang rumah tu kan, macam ada yang memerhatikan kau, macam dia tengah menoleh je dengan kau. Seram. Keramat tempat tu.
itulah teringat-ingat pula cerita begitu kan. Saya pernah ada kawan cerita waktu dulu itu pula, dia tengah di hospital. Ya. Ini cerita di dekat hospital lah, hospital sini di kampung kita nih. Ya. Masa tu dalam pukul 2 pagi lah, Ya. dia tengah duduk tuh kan di dekat taman tuh. Dia duduk, lepas tu kan dia nampak ada kan yang tempat buayan tuh. Dia ada nampak situ buayan tuh gerak-gerak sendiri. Hospital. Tapi yang peliknya angin pun tak ada. Gerakan dia laju macam orang tengah main buayan tuh kan. Kuat dia punya anu tuh, sekali lama-lama begitu kan. Dia biar aja lah, dia macam santai nak mau ambil tahu. Lama-lama begitu dia menoleh ada di siring tiang tuh. Dia ada nampak macam kelibat hitam lah, tinggi dia tinggi. Mungkin bilang orang tuh kelibat hitam macam tak tahu lah apa benda, tapi dia nampak kelibat hitam di siring tembok tuh. Itulah terus, panjang juga lah. Bilang kawan tuh kalau mau banyak lagi cerita tuh pasal di hospital tuh banyak. Tapi itu sialah yang dia cerita dengan aku. Kau apa Itu lagi? sialah. Ya itulah. Kau apa cerita yang kau tahu? Memang tuh ya lah cerita aku. Yang kau kata tuh, yang apa? Yang kau kata balik dari rumah makcik kau ke? Bukan dengan makcik, aku dari rumah sepupu tuh. Sepupu. Apa ceritanya? Oh itu kami ada 4 orang. Ya. Kami 4 orang, lepas tuh tapi kami time tuh jalan kaki. Ini kaki. Kami jalan kaki. Ada satu rumah tuh. Rumah tuh tengah malam juga lah. Rumah tuh time kami balik tuh kan hujan-hujan gerimis lah. Yeah. Time tuh gerimis. Lepas tuh malam Jumat. Tak tahu lah pula malam Jumat kan malam Sabtu. Time kami berempat tuh kan. Ya. Tapi yang dia bagi nampak kawanku je satu orang. Yang dia nampak tuh rumah tuh kan di dekat rumah tuh kan ada pokok pisang. Ya. Di siring pokok pisang tuh time kawanku nampak tuh macam ada cik pocong, tahu kan? Dia nampak gula-gula lah orang cakap. Gula-gula. Itulah yang orang nampak, kawan aku nampak tuh kan gula-gula. Lepas tuh dia diam macam dia tak boleh dia buat apa-apa. Dia mau cakap tapi dia tak boleh. Tak boleh. Dia jalan je. Lepas tu dia macam ada hin-hin dengan aku, tapi aku tak perasan pula situ. Lama-lama gitu sampai di dekat rumah tu kan. Ya. Dia ada cerita lah, "Weh, kau ada nampak tadi?" Aku bilang, "Apa yang kau nampak?" "Oh ya, aku nampak pocong." Aku bilang, "Oi, tak perasan pula." Bilang, "Weh, kita antara 4 kamu tidak nampak?" Aku bilang, "Ya, mana ada kami nampak." Dia aja yang seorang yang nampak. Andai kata dia sendiri je lah. Ya. Mungkin masa tu dia punya nasib lah, dia punya rezeki lah kan. Dia punya rezeki lah yang nampak. Sebab antara kami ni berempat, dia seorang je yang nampak benda tu. Sebab benda ni tidak semua orang boleh nampak. Biarpun kalau macam kau mau nampak benda tu, kalau kau tak dibagi nampak memang tidak lah. Itulah bilang orang bernasib lah kalau kau nampak. Bernasib. Kau memang dari dulu ke selalu nampak benda-benda begini? Mau dikatakan sebab waktu aku umur 4 tahun tuh, ini mama aku cerita lah. Masa aku umur 4 tahun tuh kan memang selalu dulu aku bekas macam selalu main sendiri. Macam bercakap sendiri. Lepas tu aku umur 8 tahun tuh memang aku selalu nampak lah. Oh ingat masa tu. Time tu pukul 3 pagi. Masa tu aku bangun lah. Aku mau pergi toilet kan. Aku pergi toilet. Aku ada ternampak. Ya. Tu pula kakak aku. Aku ternampak tu kan depan TV. Bayangkan aku tengah baru bangun tidur, aku pergi toilet. Lepas tu aku nampak di ruang tamu tu ada kakak aku. Dia tengok aku kan macam senyum dia. Dia senyum. Tapi aku tak tegur lah, aku tak peduli. Aku tengok lama je lah, dia tendung aku lama macam dalam 1 minit kan aku biar tu. Aku tak peduli. Lepas tu aku pergi tandas. Aku tengok ada orang dalam tandas. Aku ketok siapa. Kalau ketok gitu, kakak aku pula di dalam.
Aku pun yang macam, "Ush, apa nih?" Sekali aku keluar di ruang tamu tuh sudah tiada. Kalau aku pagi-pagi tuh baru aku pergi tahu orang rumah. Aku bilang yang aku nampak subuh tuh aku nampak kakak menjelma. Dia macam menyerupai manusia lah. Sebab yang kawasan rumah aku dulu yang aku tinggal dulu tuh memang keramat juga. Ya, keramat. Sebab abang aku pun pernah nampak juga. Sebab yang dekat apa yang dia nampak? rumah kami itu kan ada batu besar di belakang rumah. Lepas tu abang aku kan dulu ramai kawan-kawan dia datang ke rumah bising-bising. Lepas tu dia ada keluar pergi belakang rumah. Tak tahulah dia mau ambil apa benda tu. Sekalinya dia nampak di atas batu besar tu kan. Ya. Dia nampak ada orang tua. Janggutnya panjang, panjang sampai pergi di tanah. Lepas tu hidung dia macam panjang, lepas tu pucat. Dia tengok je tu terus dia masuk rumah. Lepas tu esok pagi baru dia bagi tahu lah orang kami semua. Tapi memang sebelum kami pindah rumah tu memang dulu sebelum kami pindah tu memang keramat juga rumah tu. Sebab aku dengar cerita dulu yang kami punya rumah tu bekas kuburan. Apa? Tak silap kuburan macam orang dulu berperang macam Jepun kan. Yang kawasan rumah tu memang jalannya bilang tempat jalan dia lah dulu. Lagipun yang di ruang tamu tu tak tahulah sama ada di ruang tamu kah atau tempat lain, tapi di kawasan rumah tu memang ada kuburan lah dalam rumah tu. Ada kuburan. Maksudnya kuburan orang dulu. Yalah orang dulu macam orang berperang dulu Jepun kan. Lagipun memang jalan rumah kami memang banyak orang nampak. Yang di atas bukit tu ada nampak Cik Pon lah, apalah. Aku sendiri pun aku pernah nampak juga masa tu. Apa yang kau nampak? Masa tu aku balik dari main bola lah. Bukan dari main bola, dari main badminton tengah malam. Aku balik dalam pukul 10 lah gitu kan. Aku naik motor. Lepas tu aku ternampak ada di atas bumbung rumah aku tu kan. Ya. Di atas bumbung tu aku ternampak baju putih juga. Baju putih di atas bumbung tu. Aku ternampak tu kan, terus aku patah balik. Aku tak mau masuk rumah. Aku patah balik jalan, aku pusing motor, aku pusing. Lepas tu aku jalan balik mau pergi tempat kawan lah. Tapi sekali aku jalan pergi tempat kawan kan, benda tu aku rasa macam ada ikut. Berat. Padahal bukan naik bukit, turun bukit pula tu. Yang masa tu aku mau patah balik lah. Berat motor tu, berat. Sekali aku nampak di cermin sisi kan, aku nampak memang ada yang ikut. Itu adalah benda tu yang di atas bumbung tadi. Memang aku baca surah-surah apa yang aku tahu, aku baca lah semua. Sampai aku di tempat yang ada lampu kan, aku rasa macam baru dia hilang. Lama juga lah, lama. Lepas tu? Sampai aku di tempat kawan aku, orang tengok, kenapa muka kau pucat? Terus aku diam di situ, aku diam dulu. Aku kasih tenang, aku punya pikiran, aku tenang. Lepas tu lama aku cerita lah, kau tahu kah, semasa aku balik tadi, aku udah nampak di atas rumah aku tuh, di atas bumbung tuh, aku udah nampak baju putih, panjang rambut. Oh memang selalu ada orang nampak situ. Dia memang tempatmu tuh. Memang dia punya kawasan. Memang selalu orang nampak lah. Selalu orang nampak.